Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Tersambung muka surat 40 ni 46. Kita baca dah ni sikit sebagai kita hundur sikit semula sebab nak tahu apakah bahagian perbincangan kita. Bahagian keempat tu dia sebut pada 2 minggu lepas, seorang ulama di abad yang kurun yang kelima hijrah, iaitu Abdul Qahir Al-Baghdadi. Dia membahagikan golongan ahli sunnah wal jamaah tu kepada beberapa golongan mengikut bidang ilmu dan bidang pekerjaan yang berlainan. Jadi lepas ni kita tak balah dah lah. Sebabnya ada lapan sebenarnya. Orang ni tuduh orang ni tak bukan ahli sunnah, orang ni tuduh bukan ahli sunnah dah. Sedangkan Abdul Qahir Al-Baghdadi ni dia royak semua asalkan termasuk dalam salah satu daripada 8 golongan ini, maka ahli sunnah lah dia. Jangan kita terbawa dengan golongan ekstremis kan. Dia cuba mengeluarkan golongan lah tak serupa dengan dia tu bukan ahli sunnah. Jadi kita orang ngaji ni kita tahu ada banyak golongan. Nombor 1 kita bincang dah. Beliau membahagikan golongan ahli sunnah wal jamaah tu kepada 8 kumpulan. 8 dah. Kita dah bincang dah kumpulan pertama, iaitu tokoh akidah atau ilmu tauhid yang mengetahui dengan betul mengenai sifat-sifat Allah, hal-hal kenabian, mengenai wa'ad dan wa'id. Wa'ad dan wa'id. Wa'ad ni janji baik, janji syurga. Wa'id janji neraka. Okey. Mengenai syarat-syarat, mengetahui syarat-syarat ijtihad, imamah ni mana kepimpinan dan lain-lain. Itu satu golongan. Termasuklah dalam ahli sunnah wal jamaah. Golongan kedua hari ni. Ini huraian lagi tak siapa. Mereka terdiri daripada golongan ulama tauhid yang mengisbatkan sifat-sifat Allah. Tidak mentasbih, juga tidak mentakwilkan secara salah. Nampak di sini ni. Jadi golongan takwil ni dia cuba mengeluarkan golongan isbat. Dia kata tidak ahli sunnah. Apa yang ada isbat dengan takwil ni? Setiap kali saya sebut dah. Isbat ambil gini je makna dia dah. Ni. Muslimat belakang ni. Muka dia tak je dengar. Tak biasa ngaji sifat 20 ni. Isbat dia menetap. Isbat makna menetap. Takwil maknanya pusing paling. Ubah. Apa dia bendanya? Sifat Allah. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala ni ada dia sebut sifat-sifat dia yang menyebabkan kita berasa ragu. Bukan ragu dak, kita berasa tak boleh nak fikir dengan otak. Sebab dia ni Tuhan. Contohnya saya sebut contohnya ialah istiwa. Dalam Quran dia sebut Tuhan istiwa. Istiwa ni orang Arab faham duduk. Faham tak? Dalil mana? Dalilnya bila cerita kapal Nabi Nuh. Dalam ayat tu kapal Nabi Nuh tu bila dia tersadai di bukit Jud, fastawa alal judi. Nampak tak? Bahtera Nabi Nuh itu tersadai di bukit Jud. Jadi perkataan dia guna istawa. Faham maknanya? Fastawa alal judi. Maka berlabuhlah ataupun tersadailah kapal Nabi Nuh itu di bukit Judi. Tiba-tiba orang Arab faham dah istawa tu duduk menetap. Tiba-tiba Tuhan kata Ar-Rahman alal arsyistawa. Tuhan Ar-Rahman istawa di atas arasy. Pada kata mana? Inilah dia panggil ayat-ayat yang kita berasa pelik nak terima. Tak Tuhan duduk serupa kapal tadi. Baik. Sinilah pecah 2 golongan. Ni perhati molek ni dah. Dia pecah pada 2 golongan. Faham saya ayat sana dah. Contoh istawa sana. Istawa ni orang Arab terima dalam kepala dia benda ni duduk. Dalam ayat lain wa idza stawaitum 'alaiha
Falyaqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kita duk baca naik kenderaan kan? Apabila kamu berada di atas kenderaan, maka berkatalah subhanalladzi. Dia guna istawaitum. Istawaitu ni dia serupa dengan istawa juga, cuma hak tu untuk antum. Apabila kamu berada di atas kenderaan, maka katalah subhanalladzi. Jadi doa kita duk baca tu ada dalam Quran kan? Doa naik kenderaan. Kau tak tahu lagi doa ni. Baik. Gapo saya nak royak sininya? Perkataan istawa ni orang Arab dalam kepala dia makna duduk. Pok kita duduk ni. Tiba-tiba Tuhan kata Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah ni duduk di atas arah. Kita pun tahu ke Tuhan duduk cokos pun kita. Jadi bila mari ayat lagu ni, manusia ni dia pecah dua. Khususnya ulama-ulama Islam pecah dua. Ada golongan dia isbat, ada golongan dia takwil. Apa makna isbat? Isbat dia tak sibaki perkataan tu. Terima. Takwil dia tak si kata istawa. Dia tukar kepada kalimah istaula. Istaula maknanya memerintah. Jadi bila Tuhan kata Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah Ar-Rahman itu memerintah arasy. Dia tak si kata duduk. Ini dia panggil takwil. Ada takwil kan? Orang isbat dia kata mana? Dia kata Allah tetap berada di atas arah. Dia tak si ubah makna. Tetapi berada dengan kelayakan yang Tuhan yang maha. Tuhan yang sifatnya dengan kebesarannya dan kemuliaannya. Tidak sama dengan istawa makhluk. Tidak sama dengan istawa kita atas kenderaan. Tidak sama dengan istawa kapal Nabi Nuh itu di Bukit Jud. Boleh faham tak? Takut orang tanya gapo makna isbat dengan takwil. Gapo isbat tadi? Ulah acak kali ni. Isbat tadi dia terima seadanya perkataan itu. Dengan tidak pusing ke mana-mana. Kalau takwil dia pusing. Sebab apa dia berniat baik dia nya? Takut orang keliru pergi nampak Tuhan duk cokoh supaya kita. Ya tak? Itulah hujah. Jadi soalan dengan tadi dia tanya, apabila kita pandai-pandai gi ubah perkataan istawa kepada istaula, adakah tidak menjadi kesalahan? Itulah golongan salaf dia marah. Dia kata jangan kosek bagai Tuhan. Dia kata mu tahu mari mana istawa tu Tuhan nak istaula. Apa dia kata Tuhan tak kata istaula sendiri? Mesti Tuhan nak benda lain. Nampak tak? Nampak tak? Dia hujah lagu tu. Tapi di sini maknanya istaula, tapi tak buah lepas itu. Cuma dia takwil makna takwil makna. Dia takut orang keliru. Sebab tu saya sebut tadi dia niat dia baik. Dia takut orang ni jadi keliru. Tapi golongan salaf macam pak orang imam mazhab tadi, khususnya imam Hanafi, dia marah ubah. Bukan orang sebahagiannya juga ia marah. Dia ubah tu ada zaman Imam Hanafi lagi. Dia sudah ada dah orang cuba mengubah makna Imam Hanafi marah. Faham tak? Jadi saya nak lontar sini makna biarlah puak kita ni reti kalau orang sebut isbat dengan takwil. Contoh lain, isbat misalnya Tuhan sebut yadullah, tangan Allah. Orang Arab guna yadu ni tangan ni. Yad. Dia duk kecil hari-hari dia yad ya. Yad ni tangan dia panggil. Yad dah. Tiba-tiba Tuhan kata yadullah, tangan Allah. Orang takwil dia ubah tangan itu kepada kudrah, kuasa. Dia tak takut nampak tangan ada jari pakai jam sepon ni. Orang isbat dia kata tangan lah.
Kan tu saya sebut 2-3 kali nak suruh beza isbat dengan takwil. Tuhan kata wajhullah, muka Allah. Orang isbat kata muka tetap muka lah, tapi muka yang layak bagi Allah. Orang takwil kata dak, muka di situ bermakna zat Allah. Dalam hadis disebut yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Tuhan kita turun daripada ke langit dunia setiap 1/3 akhir malam. Orang isbat kata Tuhan turun sungguh. Lepas turun lagu mana? Turun yang layak dengan kebesarannya. Dia mudah, dia duduk situ semua dia. Orang takwil kata bukan Tuhan turun, pahala dan rahmatnya turun. Nampak tak? Okey, itulah di antara beberapa contoh takwil dengan isbat. Saya harap boleh faham tu dah. Ni muslimat kita boleh faham ni. Takwil dengan isbat. Benda ni dia balah tak siapa kemak. Kita nak paksa orang pergi duduk sebelah, tak jadi. Orang duduk ngaji sifat 20, dia ambil jalan mana? Jalan takwil. Ulama-ulama hadis, dia panggil akidah ahlul hadis, dia ambil jalan isbat. Apa yang tu? Ada soalan lagi sini. Takwil dengan isbat ni. Kalau tak reti takwil isbat ni, orang panggil tak ngaji akidah ni. Ni benda mustahak, benda kau. Takwil isbat ni. Takwil isbat. Biar duduk di lidah semua kita. Biar kita boleh takwil isbat. Takwil isbat. Takwil ni mudah kok. Kelatih kita tuwi. Tuwi ke makna lain. Tak usah takwil. Tak usah pusat. Faham dia? Okey. Isbat ni maknanya sebab. Isbat ni makna menetapkan. Apa yang Tuhan kata, hak tu lah. Okey, sudah. Jadi hak taksub ni jadi baloh. Dia kafir mengkafir antara satu sama lain. Tak boleh lah tu. Yusuf Qaradawi marah lah tu. Dia tuduh. Mula Tok Guru kita tak ada ulama geting tu. Tok Guru ni Aziz ni kafir dia. Pasal Tok Guru isbat sifat. Apa yang dah? Kita jangan jadi ekstrem. Itu salah satu juga. 2 jari. Banyak betih ada. Tuan sebut betih ada. Betih jari. Tu sebabnya orang takwil tu dia tahu dah. Anak puak-puak dia terbayang. Bila puak-puak dia terbayang, dia halih makna. Sebab tu dia niat baik. Dia tak siwi terbayang. Tapi orang yang isbat ni, dia bimbang takut kita pergi mengada-ngada ke benda hak Tuhan tak royak. Pandai-pandai kita pergi halih makna. Di situ. Dia sama-sama takut. Orang takwil, dia takut terbayang Tuhan ni supaya makhluk. Sebab tu dia takwil. Faham tak? Orang isbat, dia takut takwil, dia takut nyemarah Tuhan. Pandai-pandai pergi takwil. Ada asal belakang tak? Sedap belakang tu. Dia kata jangan duduk isbat sifat Tuhan ni. Takut kita terbayang Tuhan semua makhluk. Gak dia kata jangan dia halih makna hak Tuhan royak. Takut Tuhan tak si lagu tu. Mung pandai-pandai lagi buat. Pulak dah. Bukan hadis sebut kalau kita kata kafir kat orang, kalau kita tak kafir klik kita. Ini tak hirah tu. Dia kata kafir sungguh. Jadi dia golongan ni Al-Baghdadi ni kata golongan ahli sunnah wal jamaah ni orang yang mengisbat, bukan takwil. Takwil pun disebut takwil yang salah. Ni Tasbih ni menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu memang salah lah. Orang takwil pun kata salah, orang isbat pun kata salah kalau tasbih ni. Jadi dia kata orang yang isbatkan sifat dengan orang yang takwil yang tidak salah, kedua-duanya adalah ahli sunnah wal jamaah. Bulan pertama,
Kumpulan kedua, nak mengambil 8. Kumpulan tokoh fiqh yang terdiri daripada ulama fiqh aliran muhaddisin. Muhaddis ini ulama hadis. Dan ashabul ra'yi, iaitu yang menggunakan pendapat fikiran. Yang pegangnya akidahnya sama seperti pegangnya golongan pertama di atas. Ini juga termasuk dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Kumpulan kedua, berulang kali ni Pak Pon. Mereka percaya pada soalan mungkar nakir, percaya syurga neraka, syafaat, pertolongan Rasul, percaya kepada imamah ketua negara, keempat-empat khalifah dan lain-lain lagi. Itu kumpulan kedua. Kumpulan ketiga, kumpulan ulama hadis yang mengetahui kedudukan hadis sahih, dhaif, maudhu' dan sebagainya. Ini ahli sunnah wal jamaah juga. Sebab itulah dia panggil akidah ahlul hadis, supaya Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, serta mengetahui kedudukan perawi-perawi hadis dan tidak mencampur adukkan ilmu mereka dengan pegangan golongan mubtadi' dan yang menyeleweng. Saya nak cerita sikit. Hari Selasa baru ni saya bentang kertas mengenai dengan pemikiran Tok Guru ni Aziz, UMK panggil pun. Saya bentang tu dalam tajuk tu lah, tajuk dari segi pegangan Tok Guru, dia tajuk wisayanya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dua benda saya highlight tu, kosek sikit kan, bertalu-talu selalu. Pokok Profesor Madia berlaku pokok dia. Saya sebut bahawa akidah Tok Guru ialah isbat, bukan takwil. Tak setuju pokok dia. Akak tangis lalu ke ujung. Tak ingat nama doktor apa. Dia kata, saya rasa Tok Guru takwil juga. Sedap. Dr. Johari Mak ada sebelah saya ni. Dia pembentang kedua, saya pembentang ketiga. Kata, ayo. Kata, panas sangat ke kosek. Nanti. Dia kata, Tok Guru saya rasa dia takwil. Saya tidak nak jawab. Saya gini ya, saya boleh terima juga. Tetapi persoalannya apa Tok Guru dalam penulisan dia. Dia kata Tuhan tu beristiwa, artinya Tuhan tu duduk. Siapa Tok Guru tu, saya pun berasa geremu. Dia sebut Tuhan duduk selalu di atas arasy. Dia tak orang isbak pun kata tidak, tak siapa nak kata selalu di Tok Guru tu. Kalau Tok Guru ni dia mengambil jalan takwil, dia akan kata istaula. Pasal apa dia tidak kata dia kata selalu, dia tidak kata memerintah. Dia pun tak boleh buat mari bukti, mungkin dia tak ada penulisan. Kita ada buk Tok Guru. So, jadi maknanya saya nak sebut gapo di sini. Peringkat universiti apa pun dia benda tak sudah benda ni. Ada orang takwil, ada orang isbat. Sebab tu saya sebut tadi, benda ni siapa kremak. Nampak tak? Kita tengok, kita kosek sikit tu lalu benda tu. Bukan lagi kita kata orang takwil tu salah. Sebab Tok Guru ni dia nak ambil satu tokoh. Jadi cuba dia nak tarik Tok Guru ni serupa dengan pemikiran dia. Kita pertahan ke Tok Guru ni ada di atas jalan isbat. Jadi dia tak setuju dah tu. Dia nak suruh Tok Guru ni jalan takwil. Kok jalan mana kata? Kita tengok kesek dia, apa ni, dalam ceramah dia, dalam penulisan dia, semua Tok Guru jalan isbat. Dia pun hangguk, kenapa dia hangguk? Okey. Kumpulan keempat. Kumpulan ahli bahasa Arab. Juga masuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Yang mengetahui ilmu tata bahasa, nahwu, sarah, balaghah dan kesusastraan Arab, terutama ahli bahasa daripada Basrah dan Kufah. Masuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Orang sarah, orang nahwu pun dia iktiraf sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi nak ayat luah lah. Enggak, kita ni masuk dah lah, banyak berdoa ni. Kumpulan kelima, kumpulan ahli dalam ilmu Al-Quran yang terdiri daripada ulama ilmu qiraat. Ulama tafsir yang bertafsir Al-Quran sesuai dengan pegangan ahli sunnah juga masuk dalam ahli sunnah. Kumpulan keenam, kumpulan ahli sufi ni, orang tasawuf ni. Sufi pula sufi yang tidak menyeleweng. Macam Imam Ghazali tu.
Banyak ahli-ahli sufi ya, kalau kita macam Syekh Abdul Qadir Jilani. Tengok, kita nak tahu perjalanan sufi ni, tengok dalam kitab-kitab dia. Hak sufi menyeleweng ni, hak ditokok tamu, hak dia pelik ni. Dengan zikir-zikir yang pelik, dia percaya pelik-pelik. Konsep wahdatul wujud ni. Ni dia panggil sufi yang menyeleweng. Yang mentarbiahkan jiwa, hati dan akhlak bagi mendekatkan diri kepada Allah. Ni masuk dalam as-sunnah wal jamaah. Jadi kalau nak jadi ahli sufi juga boleh. Tapi jangan sufi menyeleweng. Sufi-sufi ni orang yang cuci hati. Cukuplah dengan kita pegang kitab Imam Ghazali tu. Nak rawat hati, jaga telinga, jaga lidah. Dah. Tapi kebanyakan sufi ni dia tidak nak baiki hati dah. Dia nak jadi orang keramat. Selagi tak jadi orang keramat, dia kira tidak ahli sufi. Sebab itulah dia akan tubik kehebatannya apabila benda-benda pelik berlaku. Bila ada seorang ulama ustaz kita dalam YouTube tu, dia tersalah sebut, dia kata siapa dia saya ingat, dia kata Perdana Nabi, dia kata 1000 kilo. 1000 kilo tahu tak? 1000 kilo. Jadi ada orang lain kata tak logik. Perdana Nabi ni 1000 kilo ni. Orang akak berat yang paling handal sekali dalam dunia ni 300 kilo, 400 kilo pula akak. Takkan buat apa yang 1000 kilo? Lagu mana? Dia jawab lagi tu, saya dengar dalam YouTube. Jawab lagi. Dia kata kalulah, dia kata backhoe, bulldozer, boleh hakak sampai 2000 kilo, takkan manusia tak boleh hakak. Pun makhluk, manusia pun makhluk. Pakai logik tu selok ke? Tidak mustahil. Apabila makhluk tu boleh buat, Tuhan pun makhluk. Pun bulldozer ni kan makhluk juga. Kalau bulldozer boleh hakak, dia kata besi filing tu, dia kata kan, maka orang boleh hakak juga. Apa yang masalah, dia kata. Awak, dia kata, ya bermasalah otak awak. Dia kenal kat orang, kata selok kalau main ustaz lagu ni. Jadi benda boleh berlaku. Dia sebut pula dah. Kalau dia kata kalau ferry tu boleh jalan di atas air, takkan manusia tak boleh jalan atas air? Sebab ferry pun makhluk, manusia pun makhluk. Pakai logik itu selok. Bawa KCL tu dah. Kita nak kata gua ni. Ini orang panggil sufi yang menyeleweng. Mereka menjauhi diri daripada ajaran-ajaran bid'ah, khurafat dan menyeleweng. Bahkan kuat berpegang dan berpandukan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni bid'ah khurafat. Tadilah percaya benda-benda pelik ni dah. Kumpulan ketujuh, ada dua lagi ni. Kumpulan ahli sunnah yang bertugas menjaga sempadan negeri umat Islam dari serangan musuh-musuh Islam. Tu askar di perbatasan. Sebab tu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia tulis satu buku dia panggil Risalah ila Ahli Thagri. Iaitu surat tu dihantar kepada tentera-tentera yang berada di perbatasan. Sebab dia ni, dia nak suruh biar pegang kepada akidah tu. Jadi buku Risalah ila Ahli Thagri inilah sebagai dalil yang membuktikan bahawa Abu Hasan Asy'ari di akhir usia dia telah tinggal akidah yang takwil kepada isbah. Lah ni kalau orang takwil tu mengaji sifat 20 tu, dia sandar ke Abu Hasan Asy'ari. Betul. Tapi itu marhalah kedua. Abu Hasan Asy'ari akhir usia dia ulama-ulama ni lah telah merumuskan bahawa dia telah tukar daripada takwil kepada isbah. Dalilnya kitab sana ni lah. Risalah ila Ahli Thagri tu, di situ nasihat daripada Abu Hasan kepada tentera itu, dia sebut situ, hendaklah kamu berakidah kepada akidah Ahlul Hadis seperti Ahmad bin Hanbal. Disebut dalam tu. Apa nak? Risalah ila Ahli Thagri. Mereka tetap berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar berasaskan ajaran Al-Quran, Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ijma' ulama. Kumpulan ke-8 akhir sekali. Kumpulan ini ialah golongan orang awam daripada golongan ahli sunnah yang mendiami negeri-negeri yang jelas tersebarnya syiar-syiar ahli sunnah.
iaitu beberapa kumpulan ahli sunnah wal jamaah dari berbagai-bagai kategori yang berbeza antara satu dengan yang lain mengikut berlainan tugas dan bidang kerja serta ilmu masing-masing. Kita dah ni. Kita ni bahasa negeri kita ni ahli sunnah wal jamaah, dan kita tidak menyeleweng daripada ajaran-ajaran daripada majlis agama. Jadi kalau orang kata kita ni tidak ahli sunnah, tak kena ni. Ni, 8 golongan tu tak masuk surah kita ni. Faham? Jadi jangan cuba menyepitkan makna ahli sunnah wal jamaah. Walaupun begitu, mereka kesemuanya berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta ajaran Islam yang murni, tidak bercampur aduk dengan unsur-unsur penyelewengan bid'ah, khurafat dan syirik. Okey. Prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah terdiri daripada beberapa prinsip dalam bidang akidah. Ini kita nak tengok. Dah kita tahu dah, kita nak tengok apa dia prinsip akidah dia. Nombor 1, mempunyai akidah yang betul. Akidah mereka adalah sama seperti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan tabi'in serta seterusnya. Sebab tu kita kena ngaji. Kita nak ngaji akidah dan kita tengok daripada hadis-hadis Nabi, daripada sahabat, daripada tulisan-tulisan tabi'in, ulama-ulama 4 mazhab. Faham? Sebab tu saya pinjam betul akidah Imam Syafi'i. Sedari kita ada dengan dia tu. Pasal dia nak tengok ulama-ulama dulu berakidah lagu mana. Kita baca situ itu boleh tengok. Sebab ni itulah dia akidah yang betul. Kan? Mereka juga menggunakan pakai pendapat jumhur ulama yang muktabar, ulama tafsir, hadis, fiqh dan lain-lain. Mereka tidak mengikut akidah golongan mubtadi'. Mubtadi' ni apa? Bid'ah, ahli bid'ah. Mubtadi' ni orang yang mereka cipta dalam jadi ulama yang isbat pun ada juga yang ekstrim. Dia tuduh orang yang takwil itu mubtadi'. Mana? Tengok ni. Ni Cikgu Zainal. Bukan ahli takwil saja yang dia ekstrim. Ahli isbat pun ada ekstrim. Khususnya ulama-ulama Saudi. Dia tolak orang yang takwil, dia orang yang takwil. Dia kata mubtadi'. Mubtadi' ni ahli bid'ah. Makna bid'ah ni buat benda tak serupa dengan Nabi. Sorry. Tu. Dia lah. Memang ada lah. Dia tak terima bumi ni bulat. Dia kata bumi ni terhampar. Tapi pegangnya dia tidak berasas kepada kajian sebenarnya. Dah orang buat kajian, dah orang naik datang tengok bumi bulat kan. Makna terhampar bukannya makna tidak bulat, terhampar makna luah dah. Boleh nak pergi mana-mana. Tol tak boleh terima. Tapi ada ulama ini orang panggil ekstrim. Dia tak terima bumi ni bulat. Gak bercanggah lah. Law ni dunia, law ni orang boleh naik datang tengok. Kita tengok dalam gua tu kalau naik atas sikit orang nak pergi boleh nampak lah dia bulat melekung. Teka dia duduk di sini kita tak nampak, kita naik atas sikit melekung. Lepas tu belum lagi kita kajian dengan lagu mana perjalanan matahari. Nak sesuaikan dengan pusingnya tahunnya ke apa tu. Tu. Jadi pembuktian itu sudah ada, tapi nak royak ni golongan ekstrim boleh lagi dia tak terima bumi bulat. Ulama Saudi ada lagu tu. Boleh. dia tolak, tapi aku nak faham Quran aku cara aku. Ya. Dia ayat surah Ali Imran itu dia khilaf dari segi wakah. Maknanya berarti mana ayat tu? La ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikuna fil ilmi. Dia kata apa dia?
wa yaqulu amanna bih. Dah. Ada. Tak ingat saya ingat kepala. Cuba baca. La ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikuna fil ilmi. Apa tu? Yaqulu amanna bih kullum min indi rabbina. Lah. Baik. Ayat tu dia sebut tidak boleh tahu takwil kecuali Allah. Tiba-tiba ayat tak ada sambung. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Orang yang dia nak isbah, dia wakasi tu tidak mengetahui sesuatu yang ayat-ayat mutasyabihat itu, melainkan Allah. Bos kat tu. Orang lain tak tahu. Warasikuna fil ilmi hak belakang tu, dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tu, mereka itu berkata kami beriman kepada Allah. Tu ayat lain dia kata. Nampak tak? Jadi tak boleh tahu. Oleh kerana tu tak boleh nak takwil ayat Quran sebab kita tak tahu dia kata. Faham tak? Dia bubuh nak ketos situ. Hak wakah ayat tu tak sekira lah. Maksud hak tu soal lain dah. Soal dia pergi faham sekat tu. Ayat tu berarti sekat tu. Tidak mengetahui takwil kecuali Allah. Jadi tak boleh takwil dia kata. Allah yang tahu. Dan orang-orang yang beriman, orang yang mempunyai ilmu tu cerita lain dia kata. Mereka berkata kami beriman kepada Allah. Ada pun orang takwil, dia sambung. Dia kata wah tu sendi. Tidak mengetahui takwil kecuali Allah dan orang-orang yang ada ilmu. Mana Allah tahu, orang ilmu pun tahu juga. Nampak tak? Sebab itulah sebut tadi, ya, benda ni tidak akan selesai sampai kiamat akhir ni. Ni, hak sini pun dia kilah dah. Apa yang maksud saya ni? Saya tulis kod Rumi dah. Ayat terjemuh. Tidak mengetahui, sebut Cikgu Zainal lah. Terjemuh dia. Tadi. Tak ada awak dah ni. Lama tak tulis ni. Tidak, nampak ke ni? Mengetahui. Apa dia tulis? Takwil dah. Takwil lah kita sebut dah. Melainkan Allah. Dan siapa habis dah? Dan orang yang berilmu. Orang yang isbah dia wakah sini. Tidak mengetahui takwil melainkan Allah. Berarti kata. Orang lain tak tahu. Dan orang ni cerita lain pula. Dan orang oleh kerana tak tahu ni Tuhan saja, dia kata orang-orang yang ada ilmu tu mereka berkata kami beriman kepada Allah. Suruh Tuhan. Sedap juga dia tu dah. Ada kau orang yang takwil dia ubah. Dia tidak duduk sini. Dia kata duduk sini. Buah ni. Tidak mengetahui takwil melainkan Allah dan orang-orang yang berilmu. Mana Allah tahu takwil, orang ilmu pun tahu juga. Iyalah dia kata mereka berkata dia kata cerita lain pula. Mereka berkata kami beriman kepada Allah. Mereka orang beriman tak ni lah. Mereka orang berilmu. Tak tahu lah, muka dia pakar belakang buat dia je. Tak tahu lah, dia ada hujah lain pula, saya tak tahu hujah dia. Apa dah? Jadi dia ada hujah dia masing-masing dah. Okey. Situ. Jadi maknanya dia akan jadi gitu sampai bila-bila. Jadi saya zahirkan benda ni, kalau nak suruh biar orang satukan hati supaya semua orang takwil, tidak mungkin. Semua orang isbah, tidak mungkin. Bila sub benda ni sampai kiamat. Jadi jawab dia jangan berbalah lah kita ni. Tidak sub benda ni. Al-Quran dan Sunnah ikutan mereka. Saya terima pandangan Yusuf Qardawi dah. Akhir sekali dalam Fusul fil Aqidah bainas Salafi wal Khalaf. Ada kok Melayu terjemuh. Saya ambil kitab tu pun dari internet ni. Noyak kitab Arab ni ambil internet boleh free, boleh print. Jadi book kita download sini. Hak Melayu ada juga. Isu-isu salah dan kalah. Tengok-tengok ada. Dia suruh download tapi suruh bayar.
Dahulu kena bayar. Hak Arab boleh free. Di situ Yusuf Qaradawi telah serasikan dalam pegangan dia. Dia kata macam tadilah, isbat dan takwil yang tidak menyeleweng. Dia terima kedua-dua. Isbat pun boleh, takwil pun boleh, tapi jangan takwil melampau. Itu kesimpulan Yusuf Qaradawi. Mati dah dia, ya dah. Okey. Jadi saya berjaya dah tu tidak melahirkan orang ngaji sini yang ekstremis. Yang jadi ekstrem kita lah. Al-Quran dan Sunnah ikutan mereka. Mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah pedoman utama dalam urusan keagamaan dan urusan hidup dunia dan akhirat. Nombor 3, menerima pendapat sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka berpegang kepada pendapat sahabat sama ada dalam bidang akidah dan syariah, kerana sahabat adalah generasi awal Islam yang sempat belajar dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ada pendapat sahabat kan, pendapat ulama dia kena tepi lalu. Kan? Kalau ada dia. Tapi sayangnya mereka ini tidak bukukan ilmu dia. Kalau lah ada orang penulisan pada masa tu kan, kalau catik lagu mana pekoh akidah Sayyidina Umar kan, sesah masalah ke tak balah. Tapi buat kata kedai Tuhan nak suruh jadi balah kan, dia jadi tak ada rekod dia macam. Betul tak? Cikgu Mung dah? Kalau kita ada Sayyidina Umar tu, pekoh dia lagu mana, akidah dia lagu mana, jadi kau orang kedai nak kata, hey Sayyidina Umar ni, siapa nak lawan tak? Tapi sayangnya demo ni tak ada rekod. Itu maknanya tak tahu kedai tu dia tidak buat orang pandai lagi nak. Tak ada komputer ke masa, tak ada mesin cetak ke masa tu. Bapa jadi gitu, dia nak suruh jadi gini. Itu hikmat Tuhan nak suruh manusia ni duduk baloh paksa. Sederhana dalam semua perkara. Nak tengok ni. Datuk Najib tu semua wasatiyah mula. Ingat tak? Ni ingat sederhana. Mereka tidak melampau, bahkan sederhana dalam pelbagai perkara dan bidang. Sederhana mengenai sifat Allah. Tengok ni. Sederhana mengenai sahabat. Tidak seperti musyabbihah. Ni terlampau ni. Apa makna musyabbihah ni? Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Dia kata, bila Tuhan kata tangan itu adalah anggota Allah. Dia sebut anggota. Ni tak boleh. Mujassimah, serupalah. Musyabbihah mujassimah. Syiah. Nanti kita akan belajar depan. Gapo dia akidah Syiah. Belakang ni. Ada tajuk khusus Syiah ni. Khawarij. Dan lain-lain. Saya tak sebutlah sini pasal ada tajuk dia depan. Mereka menjaga lidah dari mencaci sahabat, lebih-lebih lagi tidak mengkafirkan mereka. Orang Syiah dia mengkafirkan. Orang Khawarij mengkafirkan Ali. Dia berlagu situ. Orang Syiah mengkafirkan 3 sahabat. Kau dulu pada Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman. Orang Khawarij kafara Aliyan, dia mengkafirkan Ali pula. Itu ekstrim belakang dah. Kita ahli was-sunnah wal jamaah supa belaka siapa kepada Muawiyah. Ni kita ngaji sekolah ni, kita duk bahas Muawiyah masa ngaji sekolah dah. Kena terima Muawiyah ini juga adalah sahabat. Kita tidak tahu sejarah siapa kita betul ke lagu tu pun tidak tahu. Banyak sejarah tak betul. Abu Sufyan diceritakan Abu Sufyan bini isteri dia Hindu tu siapa belah dan kunyah hati ke apa semua tu, tidak siapa melampau siapa gitu. Akhir sekali Abu Sufyan kan masuk Islam kan. Orang kata sebenarnya dibawa oleh Syiah. Sebabnya Abu Sufyan ni pasal ayahnya Muawiyah. Dia marah ke Muawiyah duk balah dengan Ali. Maka dia memburuk-burukkan Abu Sufyan sampai gitu mu. Okey? Memang lah. Dia buat kata dia ada di wak Kaabah dia tak? Kita tengok dia. Itulah menyeleweng dia kan. Kita akan tengok depan, kita baca detail Syiah.
Perselisihan antara Ali dan Muawiyah umpamanya mereka menyerahkan perkara itu kepada Allah. Tengok ni. Oh, kita sekolah dulu kat ada bahan Muawiyah ni. Kita serahkan kepada Allah. Sebab dua-dua orang ni sahabat. Perawi hadis Muawiyah. Okey. Yazid. Mereka berpendapat tidak ada orang yang lebih agung kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kerana itu semua ajaran baginda betul dan benar yang wajib diambil dan diterima. Bagi golongan ahli sunnah wal jamaah, setiap pendapat seseorang sebelum diterima terlebih dahulu ditimbang dengan ajaran Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas dan dengan kaedah-kaedah syariah yang lain. Ni, kalau kita nak jadi ahli sunnah wal jamaah, sebelum kita terima pendapat, kita timbangkan dengan ajaran Al-Quran dan sunnah, ijma' dan qiyas. Biar ada surat cak orang panggil, kita nak terima satu-satu ilmu. Sebab tu kita kena ngaji tu. Kita nak tahu pendapat itu, walaupun orang kata lagu-lagu mana pun tak. Kullu kalamin yu'khadhu wa yudrak. Itu kaedah kita. Setiap perkataan orang, sama ada tulisan ke pertuturan dia, terdedah kepada penerimaan dan penolakan. Nak terima pun boleh, nak tolak pun boleh. Semua. Illal maksum sallallahu alaihi wasallam, kecuali daripada Nabi. Jadi kalau mu nak waktu ambil pendapat, biar ada wak mari maksum. Aku ambil daripada hadis ni. Kan? Daripada Quran ni. Sebab tu saya sebut dulu. Dan masa pembentengan saya sebut sikap Tok Guru dulu. Tok Guru ni Aziz kita. Satu hari dia nak ajar. Saja dia nak ajar saya. Dia bakal dia nak ajar tarbiyah cara tak langsung. Ni dekat kak dia. Nak mati lah kan. Muka dia duduk jawab tu. Dia kata, ada kita i'anah talibin di rumah. Saya pun cari muka kita, tak ada kita tu. Cari dalam kepala. Kata ada, pasal teringat hak mula hayuh mula ada. Bila dia kata, buat mari esok lah, saya pun balik. Cari dalam tempat lemari dia. Mujud jumpa buruk. Buat mari belakang kita. Berapa jilid. Buat kita depan dia. Tu kata, aku cari bak kenduri Maulidur Rasul, dia tanya. Kita tu tak ada apa dah cari, tak jumpa berah cari. Dia kata, lama dia tengok kita tak cari, waktu tu guru dia cerdik, dia baca reaksi kita. Tak jumpa, dah ni mutar, dah ni dia tak ada. Main nak cari dia tu. Main jilid satu dia tu. Jilid satu dia pun cari. Dia main jilid dua pula, dia tak ingat juga. Ambil jilid dua, sebentar dia buka. Pok, jumpalah dia. Dalam tu kita arak situ lah. Dalam tu dia sebut, adalah disunatkan berkenduri menyambut Maulid Rasul. Kenapa tak? Dia pun letak. Acik tengok dia kata, ni ambil mana hujah dia? Dia tanya saya balik, tuan kita ni ambil mana hujah dia? Ada dia bawa hadis ke apa, dia kata, sandaran dia. Kita pun dengar, tak ada. Tu dia naknya. Tutup buat balik lah. Gapo dia nak royak. Faham tak? Gapo Tok Guru nak sampai mesej tu ni Aziz. Maknanya perkataan orang tu, kalau tak mari hadis, tak mari ayat Quran, tak boleh terima. Tapi dia tak sebutlah perkataan tu, tak saya faham gitu. Dia tak ambil mana di mana. Itulah mana pengalaman saya yang berharga, boleh duduk dengan dia dalam sekat 2 tahun. Sehingga akhir usia dia, boleh belajar banyak dengan dia. Mana-mana yang sesuai dengan salah satu daripada semua tersebut diterima, kalau tidak ditolak. Tengok. Fahaman ahli sunnah wal jamaah ialah perbuatan hamba, ini berapa kita tengok sekat dan ada 10 minit lagi. Berpendapat bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perbuatan hamba yang berbentuk usaha ikhtiar. Ni. Kita ni perbuatan hamba ni termasuk dalam ikhtiar. Baginya, dengan itu mereka bebas menggunakan sama ada hendak membuat sesuatu atau tidak. Boleh buat. Buat. Itu ikhtiar kita. Juga mereka dipertanggungjawabkan mematuhi hukum-hukum yang diwajibkan ke atasnya. Sesuatu itu berlaku menurut ikhtiar manusia sendiri serta berkebetulan dengan keizinan Allah. Kita ikhtiar, tapi ada keizinan Allah. Ni sebab pilihan raya abang ni tau. Pakak duduk ikhtiar tu kak. Nak suruh benar belakang dia. Tapi keputusan tu ada dah tersurat di Lauh Mahfuz sejak azali lagi dah. Ni siapa dia nak jadi PM10, tak sedar ikhtiar ke mana-mana pun. Betul tak?
Sebab tu jangan dia kecewa. Siapa-siapa dia. Kalau orang dia tak ada. Apa yang ikhtiar tu memang tugas kita. Orang ni berikhtiar mengikut acuan dia. Dia terasa ni betul. Orang ni pun ikhtiar dia berasa dia betul. Lepas tu, akhir sekali, ni putusan dia. Lepas tu, gapo nak jadi, kita tak tahu pula. Kita tak boleh fikir belakang dah. Nak jadi gapo, tahun depan jadi gapo. Kalau kita faham lagu ni, kita ngaji dah qada apa ni kan. Orang Islam ni tak kecewa, tak ada perah, tak bertangis, dahi, tak terjun songan. Sebab dia tahu perancangan yang kita dah buat. Tak? Itu dia akidah ahli sunnah wal jamaah. Bebas dia, dari segi sebenarnya bebas ni mana ni? Bebas menggunakan sama ada hendak membuat sesuatu tidak. Kita ni. Kita katalah apabila kita boleh buat pilihan, misalnya sama ada kita nak buat kebaikan, nak semayang kau tak sih dah. Kita bebas dah. Tak ada orang sekat kita untuk semayang. Tak ada orang yang boleh holok dolor kita. Atas kita sendiri. Kita bebas. Lepas tu pula, lagi pula, Tuhan tahu pula kita nak buat atau tak siwak pula. Hak tu cerita lain. Hak tu dia kata kita tak boleh ambil tahu hak tu. Okey. Dalilnya ialah wa ma tasya'una illa an yasha Allah, dan tidak mereka itu berkehendak melainkan Allah mengkehendaki. Kita kehendak tapi Allah kehendak. Pada dia jadi hak mana? Jadi mengikut kehendak Allah. Tuhan suruh kepada kita bebas berkehendak. Tetapi akhirnya dia akan jadi serupa dengan kehendak Allah. Ayat ini menjelaskan bahawa manusia mempunyai kehendak dan kuasa memilih suatu perkara yang telah ditentukan oleh Allah. Contohnya, tengok ni, untuk mengatasi lapar. Manusia berusaha untuk mencari makan. Lapar. Nak pergi makan, kita kasih makan. Atas kita. Allah yang telah menentukan undang-undang sebab dan akibat yang makhluknya seperti api membakar. Ni sunnatullah. Kalau cucuh tangan kita di api, kau ni kata wajib terbakar. Tapi kalau Tuhan tak sebi terbakar supaya Nabi Ibrahim, boleh. Tapi kita tak tahu. Tak ada ilmu kita belajar nak suruh jadi kebal. Apa dah? Jadi sini ni. Yang kedua, sifat-sifat Allah berpendapat, saya nak ambil sonia dah, enggak bisa ni. Berpendapat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak baginya seperti berkuasa, berpengetahuan dan lain-lain. Bila sebut sifat kamalat ni maknanya tidak ada cacat. Maksima Sifat-sifat itu berada pada zat Allah, pada azali, dengan sifat kuasa itulah dia mengadakan atau meniadakan sesuatu mungkinat dan seterusnya. Mungkinat ni macam makhluk lah. Perkara yang mungkin, kemungkinan terjadi, mungkinat dia panggil. Semua mungkinat ni tolak Tuhan sekali, mungkinat ni yang mungkin terjadi. Yang ketiga kita berhenti sekat tu dah.